بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فقال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. صدق الله العظيم. Yang bermaksud, dan sesiapa yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya, maka mereka akan ditempatkan ke dalam syurga bersama-sama dengan orang-orang yang telah dikurniakan nikmat oleh Allah kepada mereka, yaitu para anbiya, orang-orang siddiqin, orang-orang syahid, dan orang-orang saleh. Dan amat eloklah mereka itu menjadi teman rakan kepada orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Surah An-Nisa ayat 69. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, di antara salah satu doa yang sering Nabi SAW membaca ketika mana Nabi selesai melakukan ataupun mengambil wudu, di antara doa yang sering Nabi ungkapkan, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan selainnya, yang berbunyi: asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Doa ni bila habis ambil air sembahyang, Nabi baca doa ni: asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Namun tuan-tuan sekalian, Al-Imam Tirmizi dalam sunannya, dia menambah sebahagian riwayat yang disebut sebagai ziyadatul thiqat. Dia tambah riwayat lain, maknanya dalam hadis itu riwayat Imam Muslim hak mengucap tu, kalau kita tengok dalam Sunan Tirmizi ada tambahan lafaz. Tambahan lafaz ni kata Imam Tirmizi itu adalah hadis. Walaupun dipertikaikan dari sudut tambahan lafaz itu, menurut Al-Hafiz Ibn Hajar Asqalani mengatakan bahawa lafaz itu tidak tepat, tetapi disahihkan oleh para ilmuwan yang lain mengatakan bahawa lafaz yang ditambah oleh Imam Tirmizi itu ialah lafaz yang sahih. Apa doa yang Nabi SAW setelah mana Nabi habis mengucap tadi ni? Nabi kata, Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika salihin. Nabi tambah hak tu yang berbunyi: ya Allah, ya Tuhanku, kau jadikanlah aku di kalangan orang yang bertaubat. Allahumma ja'alni minat tawabin. Ya Allah, jadikan aku, golongkan aku, kejadikan aku ini di kalangan orang yang sentiasa bertaubat padamu, ya Allah. Waj'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikanlah aku di kalangan orang yang bersih. Para ulama hadis apabila mensyaratkan waj'alni minal mutatahhirin itu merujuk pada apa? Merujuk kepada bersihnya zahir dan bersihnya batin kita. Kita nak pakaian kita bersih, kita nak luaran kita bersih, orang tengok kita pun elok, kita orang bersama dengan kita pun seronok, selesa orang berkawan dengan kita. Tapi dalam masa yang sama, kebersihan hati kita jauh daripada sifat dengki, dendam, kesumat,
tamak halaba, tidak ikhlas, sifat-sifat yang fasad yang ada dalam hati itu kita bersihkan. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Ya Allah, jadikanlah aku di kalangan hamba-Mu yang saleh. Tuan-tuan, orang saleh bukan semestinya dia terkenal. Orang saleh bukan semestinya orang itu ada gelaran-gelaran tertentu yang orang bagi dekat dia. Bukan. Orang saleh kemungkinan orang itu orang yang tidak terkenal di dunia ini, tapi cukup tinggi darjatnya mulia di sisi Tuhan, terkenal di antara penduduk langit Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan doa yang Nabi SAW ungkapkan ini kita beramal, bukan sekadar habis ambil ayat sembahyang sahaja, tapi dalam hidup saya saja, untuk kita jadikan diri kita ini menjadi orang yang sentiasa membersihkan diri daripada dosa dan maksiat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat yang banyak kepada kita, insya-Allah. Tuan-tuan sekalian, pada pagi subuh ini kita masih lagi membicarakan tentang iaitu tipu muslihat iblis kepada para ulama. Iaitu kita bincang pada muka surat 167. Iaitu tipu muslihat iblis terhadap para ahli hadis. Pada muatan lepas kita dah bincang macam mana iblis dan syaitan ni, tuan-tuan, dia tipu, dia bohong, dia seleweng, dia menjatuhkan siapa? Ahli Qur'an. Orang yang mendalami ilmu Al-Quran, orang yang tahu tentang selok-belok, tentang kefahaman Al-Quran, dia tahu tafsir Quran, dia tahu ilmu qiraat, dia tahu taranum, dia tahu semua itu. Tapi maklumat ilmu itu menjatuhkan dia, memesongkan dia daripada mendapat pahala dan juga dinilai ibadah di sisi Allah SWT. Gagal walaupun dia ada ilmu. Pertama. Golongan yang kedua, tuan-tuan, kita bincang pada pagi ini adalah golongan ahlul hadis. Orang yang banyak hafal hadis, orang yang mendalami disiplin ilmu hadis, orang yang tahu saya nak bilang kefahaman di sebalik fiqhul hadis. Tuan-tuan, kalau kita memahami apa yang dimaksudkan dengan hadis, ulama hadis ni, tuan-tuan, iaitu mereka yang menguasai ilmu ar-riwayah dan ar-dirayah. Ni hadis ni, iaitu apa? Menurut Profesor Dr. Abu Laith Khairul Abadi hafizahullah taala, dia mengatakan bahawa ilmu ar-riwayah ini adalah ilmu berkaitan dengan kajian sanad. Nak kena tahu, nak kena faham dari sudut sanad tu. Ya, dari sudut dari arti kata yang lain, authenticity, authentic, keaslian sesuatu sanad itu. Hadis itu asli ataupun tidak, memang ia datang daripada Nabi ataupun tidak. Maka para ulama, para pengkaji hadis, ya, dan yang kita akan bincang pada pagi ini, tuan-tuan, mereka yang menguasai ilmu ar-riwayah berkaitan dengan sanad, kajian sanad itu macam mana, sama ada perawi itu diterima ataupun tidak dalam ilmu itu. Begitu teknikal ilmu tersebut. Ya. Yang kedua adalah ilmu ad-dirayah, ilmu tentang fiqhul hadis. Ya, kalaulah authenticity saja ataupun keaslian hadis itu saja kita dapat menapis ataupun kita dapat mengambilnya dari sudut hadis itu sahih ataupun tidak. Satu lagi, bagaimana kita nak memahami hadis itu. Itu dua elemen hadis, dua elemen cabang ilmu yang berbeza di bawah payungan ilmu hadis. Kita boleh ikuti perbincangan ini. Ya, pertama kita nak tengok sahih ataupun tidak, sanad dan matannya. Yang kedua, nak kena tengok faham tu bagaimana. Ada orang kata, oh ni sahih, ini sahih, ini sahih, tapi faham dia tak sahih. Tak betul. Ya, disebut sebagai fiqhul hadis, kefahaman hadis tu biar betul. Sebab tu apabila para ulama, dan di antara lain adalah dia menghafaz hadis Nabi SAW. Ini ulama. Ya, sebab tu kalau orang yang dia menjaga authenticity hadis ataupun keaslian satu hadis dan juga kefahaman hadis dengan betul, kalau dia tegur kita, dia bawa kita ke arah itu, dialah ulama hadis. Yang tu nak kena faham.
Ya, sebab tu para ulama mengatakan inna ilmul hadis min ulumil hammat allati hafizallahu subhanahu wa ta'ala. Ya, sebab tu Ibnu Jauzi dia bermain yang pertama sekali Quran. Nombor dua, nak memahami Quran la budda kata Arab, mesti melalui hadis dari Nabi SAW. Tak boleh nak faham ketui-ketui macam tu dia hadis Quran, tak boleh. Mesti nak kena tengok tafsiran-tafsirannya ataupun bagaimana kefahamannya menurut kefahaman Nabi SAW dan diteruskan oleh para ulama yang muktabar. Ya, sebab tu apabila kita menyebut tentang ulama hadis ni tuan-tuan, dia ada zaman dia. Dia ada zamannya tuan-tuan. Di antara para ulama di kalangan as-sahabatul jalil, ni ulama hadis yang menjadi rujukan di kalangan para sahabat, antaranya ini disebut dalam kitab ya Al-Mu'in fil Tabaqat al-Muhaddithin oleh Al-Hafiz Al-Zahabi rahmatullah alaih. Di antara ulama-ulama hadis di kalangan sahabat Nabi SAW, antaranya ialah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah ni tuan-tuan, ribu hadis duduk kat dada dia. Nah, banyak hadis yang duduk kat dada dia. Pertama, yang kedua Abdullah bin Amr bin Al-As. Nah, yang ketiga Muaz ibn Jabal. Nah, kata ulama Az-Zahabi, a'lamul ummah bil halal wal haram. Nah, Muaz bin Jabal ni tuan-tuan, Az-Zahabi kata apa? Dia cukup pakar dalam bab halal dan haram. Maknanya sahabat-sahabat Nabi ni tuan-tuan, dia ada ilmuwan di kalangan mereka. Kita pun macam itulah. Nah, ada di antara kita ni ada benda-benda dalam beberapa hal kita rujuk dia. Dalam hal tersebut kita rujuk kawan ni, dalam hal yang lain kita rujuk kawan ni. Sebab apa? Sebab dia pakar bidang tu. Nah, dia pakar bidang tu. Baik, sahabat Amir Ahmad, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, ini tokoh-tokoh sahabat Nabi yang menguasai hadis Nabi SAW. Adapun summa tabaqat at-tabi'in, adapun tabaqat ataupun zaman tabi'in yang menjadi rujukan ulama-ulama hadis di kalangan tabi'in, iaitu siapa? Sa'id bin Musayyab. Ini kena kenal nama-nama ini. Sa'id bin Musayyab. Yang kedua Hasan al-Basri. Yang ketiga Muhammad ibn Sirin, Ikrimah, Abdullah bin Umar, Qasim bin Muhammad dan selainnya. Ulama hadis di kalangan tabi'in. Ulama hadis di kalangan atbat tabi'in alladhi kana lahum basr bihi wa hum fil jumlah, ya, iaitu di antara mereka ialah Syu'bah bin Al-Hajjaj. Syu'bah bin Al-Hajjaj, Abu Ishaq Al-Fazari, Al-Auza'i, Al-A'mash, Ma'mar bin Rashid dan selainnya. Ya, kemudian diteruskan oleh legasi ulama hadis seperti Al-Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Daud, Nasa'i, Tirmizi, Ibn Majah, Az-Zuhli dan selainnya. Sampailah ulama hadis zaman kita. Tu dia punya tabaqat dia. Nak kenal dulu sebelum kita baca apa tipu daya iblis terhadap golongan ahli hadis. Ini ulama-ulama tokoh hadis yang telah disenaraikan oleh Az-Zahabi dalam kitabnya. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah. Baik. Kemudian kita tengok, kata Ibnu Jauzi rahmatullah alaih, ada di antara mereka yang menghabiskan umurnya untuk mendengar hadis Nabi SAW. Tuan-tuan, Profesor Dr. Syaraf Qudah dalam kitab Minhajul Hadis fil Ulumil Hadis, dia pernah bahas dalam kitab tu dalam satu bab, iaitu bagaimana marhalah ataupun kita sebut bahawa marhalah ni maknanya bagaimana kitab-kitab hadis ini dikumpulkan. Ya, kitab-kitab hadis ini dibukukan. Dia ada zaman dia. Dia tak zaman kita ni, tak sama macam zaman kita. Zaman kita ni tuan-tuan memang ada. Pi dekat pustakaan, pi dekat pustaka Darussalam, memang orang jual dah kitab yang telah dikumpulkan hadis Nabi. Zaman-zaman 300 Hijrah, 400 Hijrah, 500 Hijrah, zaman tu masih lagi orang duk cari hadis-hadis Nabi ni.
ada dekat dada tabi'in, ada dekat dada-dada para-para tabi'in, ada kat dada mereka yang masih lagi tidak dinukilkan ataupun tidak dibukukan. Ya, ahamut tarikh fi ulumil hadis, ataupun kepentingan untuk mengetahui ya pentadwinan atau pembukuan hadis Nabi SAW. Kita kena tahu pada zaman sekitar 300 ke 200 tahun hijrah, 400 tahun hijrah begitu. Zaman tu tuan-tuan, mereka mencari hadis-hadis Nabi ni. Mereka pergi jumpa, mereka dengar saja ada orang ada hadis dekat dia, mereka pergi walaupun ratusan kilometer, mereka terpaksa merentasi ataupun terpaksa bermusafir. Zaman law ni tuan-tuan, duduk kat rumah pun boleh dapat ilmu melalui live. Ni zaman moden tuan-tuan sekalian. Duduk kat rumah pun boleh tengok, oh ustaz ni mengajar kitab sekian, ustaz ni mengajar. Tapi tak sama fadilatnya kita mai dengar sendiri dengan telinga kita. Tak sama fadilat dia, kelebihan dia tak sama. Cuma saya nak sebut bahawa ya, zaman 340 Hijrah tu dia pergi cari sendiri, pergi dengar sendiri, pergi talaki sendiri, pergi cari hadis tu, mai keluar daripada mulut tutup guru mereka. Zaman mereka. Sehingga kan kata Ibnu Jauzi, mereka pergi ke sana dan kemari untuk keperluan itu, menghimpunkan pelbagai jalan hadis, mencari sanad-sanadnya yang tinggi dan matan-matannya yang pelik. Mereka ini ada dua macam, kata Ibnu Jauzi. Dia pergi cari. Depa ni tuan-tuan, yang kata hak duk ngaji hadis ni, yang duk kata pengkaji hadis ni, dia pergi cari dekat orang ni, dia pergi cari dekat orang tu, dia tengok mana riwayat-riwayat yang pelik-pelik. Ada orang tuan-tuan, dia tengok, oh yang ni hadis ni tak biasa orang cerita ni, hadis ni pelik sikit pada orang. Yang ni sempoi, kalau aku beritahu ke orang, aku terkenal. Sebab ustaz-ustaz lain baca hadis benda tu dah memang dah masyhur dah, hak terkenal dah, dia memang dah ada dalam kitab-kitab kutubus sittah. Ni hadis yang pelik orang tak pasal dengar ni. Ni kata Ibnu Jauzi. Geng-geng ni tuan-tuan, dia saja cari hak benda-benda pelik-pelik ni supaya untuk memasyhurkan diri dia, supaya untuk jadikan diri dia terkenal, supaya orang tahu bahawa, wih, kami tak pernah dengar ilmu ni, kami tak pernah dengar hadis ni, hanglah ustaz yang pertama yang kami dengar daripada mulut hang. Nampak? Ini tipu daya iblis kepada golongan-golongan pengkaji hadis ataupun ulama-ulama hadis. Allahu akbar. Jangan tuan-tuan sekalian, kita buat apa nak masyhur ni, tak payah. Masyhur tak masyhur tu, itu terpulang. Kalau kemasyhuran itu baik untuk Islam, baik untuk perkembangan dakwah, ya, gunakan. Tapi kalau kemasyhuran untuk diri dan kepentingan diri, itu semua hal untuk menjatuhkan seorang pendakwah itu sendiri. Menjatuhkan diri untuk cari kemasyhuran, buat apa? Ya, biarlah kita jadi orang biasa-biasa saja. Cerita apa yang ada dalam kitab sunnah, apa yang ada dalam kitab-kitab yang disusun oleh para ulama dan sebagainya. Cerita ke orang walaupun orang dah tahu dah benda tu. Ya, walaupun benda tu Allah aku dah tahu dah, ustaz ni cerita, dah tahu dah benda tu, dah cerita dah. Tapi tak, kita tahu bahawa apa yang kita cerita itu benda yang betul, benda yang benar. Ya, benda yang berada dalam disiplin ilmu yang sebenar. Itu yang terbaik. Baik. Para Ibnu Jauzi mengatakan bahawa ada dua golongan. Pertama, segolongan orang yang bertujuan menjaga syarak dengan cara mengetahui hadis yang sahih dan hadis yang dhaif. Keberadaan mereka perlu disyukuri. Golongan yang pertama, ahli hadis ni tuan-tuan, depa ni pergi mengaji ilmu hadis dan dia tahu hadis ni sahih, hadis ni tak sahih, hadis ni sekian dan sekian-sekian. Dia tahu dan tu. Sehingga kan dia boleh kritik orang pula, dia boleh tegur orang pula. Dia kata yang ni tak betul ni, hadis ni salah ni, hadis ni bukan ada dalam kitab ni, hadis dalam kitab sekian. Dia ada yang kritik orang. Sehingga kan tuan-tuan dan kata ulama, dia kewujudan mereka perlu disyukuri. Betul, kita kena syukur sebab ada pok ni. Kalau tak ada pok ni tuan-tuan, orang bermudah-mudah menukilkan atau bercakap dan bersanggarkan di atas nama Nabi SAW. Kena syukur pok ni tuan-tuan, kena ada. Tetapi yang jadi masalahnya tuan-tuan, ni kata Ibnu Jauzi, dia tegur pok ni. Yang jadi masalahnya adalah hanya sahaja iblis memperdayakan agar mereka tetap menyibukkan diri dalam urusan ini.
Dia sibuk benda ni tuan-tuan, sehingga melupakan fardu ain dan apa yang harus mereka lakukan. Akan lupa bersungguh-sungguh melaksanakan yang wajib dan menelah hadis itu sendiri. Dalam arti kata yang lain, dia tahu hadis ni sahih, dia tahu hadis dhaif, dia tahu apa sekian-sekian, tapi dia tidak beramal dengan hadis tersebut. Tu maksud dia. Dia tahu habis semua tuan-tuan, tapi dia tak beramal dengan hadis tersebut. Dia duk kalut dia hadis, tapi dia tidak beramal. Pertama, kita kena syukuri kelompok ni ada bagus tuan-tuan. Yang tak bagusnya, dia tidak beramal dengan kefahaman dan ilmu yang dia ada. Yang tu yang tak elok. Nah, jika ada orang berkata, padahal banyak orang yang mengetahui mana yang penting dari urusan agama dan mendalaminya, dan ada antara apa yang mereka cari dari hadis, keadaan yang demikian ini dibantu dengan adanya isnad yang tidak terlalu panjang dan sedikitnya hadis, sehingga dua tujuan dapat dicakup semuanya pada masa tersebut. Jadi disebut bahawa ada beberapa perkara ulama-ulama hadis tuan-tuan, ya, mereka mengumpulkan sanad, ya, lalu mereka berbangga dengan sanad. Ini pun masalah tuan-tuan. Kita maaf saya sebut bahawa ada orang dia berbangga dengan sanad. Kita kata bahawa sanad ni memang sangat penting, ya, untuk menjaga kita punya authenticity kita itu, autentik. Tetapi kalau dia hanya berbangga dengan sanad, apatah lagi pada zaman kita, cukup kita berpada dengan kita merujuk kepada ulama-ulama yang telah mentadwin, yang telah mengumpulkan sanad-sanad tu, seperti Bukhari, Muslim, Abu Daud dan Tirmizi. Ya, dan pada zaman ini, kalaulah hanya kerana berbangga dengan sanad tanpa beramal, berbangga dengan sanad tanpa beramal dan tanpa menjaga kefahaman hadis tersebut dengan betul, maka tidak ada nilai walaupun tinggi mana sanad hang. Tuan-tuan boleh ikuti perbincangan ni, jangan tuan-tuan silap faham. Saya bukan kata tak betul, tak penting sanad. Tak. Saya kata bahawa sanad itu penting, tapi mestilah disekali dengan disiplin ilmu yang betul dan juga tuan-tuan sekalian beramal dengan hadis tersebut. Begitu. Keseimbangan itu. Sebab ni ada orang berbandingkan sanad. Begitu juga dengan Quran. Ada orang kata sanad Quran betul. Tapi sanad Quran, dia ada penting sanad Quran, tengok-tengok baca pun tunggal langgang. Ha? Lalu dia berbangga dengan sanad yang dia ada. Oh ya, aku ada sanad, tengok aku ada sekian dan sebagainya. Tapi baca pun tunggal langgang. Buat apa? Ya, baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah. Sedangkan pada zaman sekarang, jalan hadis menjadi panjang sekali. Tapi buku yang sudah dikarang cukup banyak sehingga dua tujuan ini tidak dapat dicakup secara bersama. Tuan-tuan, ada di kalangan para ulama hadis, ya, dia mengumpulkan hadis lalu dia bermasuk sekali dengan sanad. Sehingga kan ada orang-orang yang dia suka orang panggil apa? Dia suka ambil daripada sanad-sanad orang yang pelik-pelik ni. Ni disebut dalam Ibnu Jauzi. Ya, dia suka ambil daripada perawi-perawi yang pelik. Nampak ni. Sebab tu kata Al-Imam Abdullah ibn Mubarak. Ya, Abdullah ibn Mubarak, ya, dia mengatakan bahawa sanad ini, ya, di antara salah satu daripada bahkan Al-Auza'i mengatakan dalam At-Tamhid, ma dhahaba al-'ilm illa dhahaba sanad, iaitu tidaklah hilang ilmu agama itu melainkan dengan hilangnya sanad-sanad agama itu. Betul, sanad itu penting. Tapi ada orang yang kena muhung dengan iblis, dia sengaja ambil sanad-sanad yang pelik-pelik, lalu dia pergi cerita dekat orang, oh aku dapat dengan guru sekian, aku dapat dengan guru sekian. Padahal apabila orang mengkaji perawi tersebut, perawi itu bermasalah dan selainnya, ditolak dan selainnya. Yang ni iblis bohong orang yang terlibat dalam ilmu hadis ni. Walaupun dia ada sanad. Nampak? Ini sebab tu kita kena tengok tuan-tuan. Pokok hak mengaji hadis pun kena juga patah hidung pada dia. Tuan-tuan sekalian. Baik. Adapun selalu Ibnu Jauzi mengatakan lagi,
Kemudian andai kata berlaku sesuatu dalam solatnya, tentu dia tidak mencari maklumat dari ahli fiqh yang juga tidak sempurna dalam mendengar hadis. Kerana itu terbuka kemungkinan munculnya orang-orang yang menyerang para ahli hadis, yang berkata ialah orang-orang yang bersanding dengan kitab-kitab namun tidak tahu apa yang ada di depannya. Jadi tuan-tuan sekalian, Ibnu Jauzi mengatakan bahawa ada orang kefahaman di sebalik kenyataan ini, ya. Kata Ibnu Jauzi rahmatullah, ada orang yang dia melihat apa saja ada dalam kitab, lalu ia berhujah dengan benda tersebut. Ya, kita katakan bahawa bukan semua yang ada dalam kitab itu, ya, ia seolah-olah tidak boleh dipertikaikan, ya, bukan, ya. Kerana ada perbahasan di kalangan para ulama. Ya, sebab itu kata Al-Imam Syafi'i rahmatullah alaih, jikalah kalian bertemu dengan fatwaku dengan hadis Nabi SAW yang lebih sahih dan sebagainya, ambillah hadis itu berbanding dengan ijtihad aku, kata Imam Syafi'i rahmatullah alaih. Walaupun perbahasan itu, ucapan itu diperbahaskan oleh para ulama, namun secara falsafahnya, namun secara dasarnya, ulama nak ajak kepada kita bahawa tengok nas tu, kena tengok dalil tu, kena tengok kehujahan itu, sama ada nas itu sahih ataupun tidak, ataupun tepat kefahamannya menurut ulama muktabar ataupun tidak. Janganlah kita beranggapan bahawa semua ada dalam kitab itu kita jadikan dan tidak boleh dipertikaikan sama sekali. Jangan. Kerana perbahasan para ulama cukup luas. Sebab itulah ada istilah takhrij, tahqiq, taqdim, ya, dan sebagainya. Ini istilah-istilah para ulama, ya, dia melakukan kerja-kerja dan jasa mereka dalam sesuatu bidang hadis, ya, sesuatu bidang. Ini sedikit maklumat berkaitan dengan tipu daya iblis terhadap para ulama. Baik, di antara contoh yang diberikan oleh Ibnu Jauzi, iaitu pernah menyatakan Al-Khattabi berkata, sebagian syekh kami ada yang meriwayatkan hadis bahawa Nabi SAW melarang mengadakan halaqah, yakni al-hilaq, sebelum solat Jumaat. Sementara dia membaca al-halqu, yang artinya bercukur rambut. Ada orang, tuan-tuan, dia baca hadis tapi tak kenal baris. Ataupun dalam istilah yang lain, dia baca hadis, hadis itu ada kat dia, tapi dia silap kefahaman hadis itu. Contohnya apa? Satu hari Al-Khattabi dia menukilkan satu cerita. Ada seorang ni, tuan-tuan, dia baca satu hadis. Dia baca hadis apa? Nabi melarang mengadakan atau melakukan al-hilaq. Hadis itu sepatutnya dia kena baca al-hilaq, tapi dia pergi baca apa? Al-halqu. Jadi bila silap baris, maka silaplah faham tu. Silaplah dia menatijahkan keputusan yang berbeza. Kesannya tak sama. Dia kata apa? Dia pergi baca al-halqu, artinya bercukur. Maka selama 40 tahun dia tidak mencukur rambutnya sebelum solat Jumaat. Dia silap faham. Dia faham hadis dia. Dia kata apa? Nabi larang sebelum solat Jumaat, 40 tahun sebelum solat Jumaat tak boleh cukur janggut. Dia pergi silap faham. Kerana al-halq itu merujuk kepada janggut. Dia pergi faham cukur janggut. Sepatutnya dia kena baca al-hilaq, iaitu mengatakan bahawa al-hilaq ialah merujuk kepada Nabi melarang mengadakan, ya, halaqah sebelum melakukan solat Jumaat, dan ini merujuk kepada apa? Kepada majlis ilmu dan sebagainya. Sabar dulu, jangan kalut, nak kena bahas dulu. Ada sebagian ulama memakruhkan, hukumnya makruh, ya, mengadakan kuliah ilmu ataupun tazkirah sebelum solat Jumaat. Ada pendapat ulama yang memakruhkan. Namun ada ulama yang mengharuskan. Dia merujuk kepada fatwa negeri Perak. Maka mengatakan bahawa diharuskan, ya, untuk mengadakan kuliah ilmu ataupun tazkirah sebelum Jumaat, kerana pada waktu itu merujuk kepada itu untuk mengambil kesempatan, peluang untuk orang-orang yang sibuk hidup mereka untuk datang ke ilmu. Pada waktu itulah kesempatan untuk
bertemu ataupun dengan mendapatkan ilmu. Dan juga para ulama apabila mensyarahkan hadis ini, Nabi melarang mengadakan kuliah-kuliah sebelum khutbah Jumaat merujuk kepada halaqah-halaqah ataupun kumpulan-kumpulan yang melalaikan kita untuk mengerti Allah SWT. Maknanya kumpulan-kumpulan hak duk cerita kat kedai kopi, kumpulan-kumpulan hak duk cerita tu, dia duk kumpul satu tempat, duk cerita pasal bendang, duk cerita pasal ni, duk cerita pasal ni, sebagainya, sampai melalaikan dia untuk tidak mengerjakan salat Jumaat. Yang tu sebagian ulama hadis dia mensyarahkan hadis ini, yang kata Nabi tak bagi mengadakan hilqah ataupun al-hilaq, ataupun halaqah sebelum khutbah Jumaat. Jadi jangan kita duk marah pula. Ada masjid-masjid yang buat tazkirah ataupun kuliah sebelum Jumaat, kata tak boleh dapat hadis ni. Sabar dulu, benda ni khilaf, jangan duk kalut. Bila benda khilaf, kita kena raikan kekhilafan tersebut. Orang ni dia faham, dia berpegang pada ulama ni, hormatlah mereka. Dan ada masjid yang dia kata tak, kami tak mau buat sebab kami nak fokus kepada, kami nak ajak ahli qaryah kami supaya hari Jumaat banyakkan berzikir, banyakkan baca Quran, banyakkan salat dan sebagainya. Tak ada masalah, masing-masing ada pendekatan dan masing-masing ada hujahannya. Jangan kita duk menyalahi dan duk bergaduh di antara satu sama lain. Ni ulama ajar kita. Tuan-tuan sekalian, baik. Jadi tuan-tuan, cerita ni merujuk kepada apa? Orang yang dia membaca hadis tapi dia faham hadis silap, sehingga kan merosakkan ibadat dia dan merosakkan cara kefahaman dia oleh hadis Nabi SAW. Muslimin, muslimat yang dirahmati oleh Allah SWT, tuan-tuan, takat tu dulu perkongsian kuliah subuh kita pada pagi ini berkaitan dengan bagaimana tipu daya iblis kepada golongan ahli hadis, iaitu orang yang belajar hadis, mengkaji hadis, yang membaca hadis, tapi dia baca hadis dia pun tak faham. Dia baca hadis, tuan-tuan, dia duk sibuk riwayat benda-benda yang pelik-pelik. Dia baca hadis, dia sibuk cari sanad-sanad yang pelik-pelik, lalu dia bagi tahu ke orang, kemudian dia berbangga dengan sanad tersebut. Jangan. Kita nak hadis ini ialah dia merujuk kepada sunnah Nabi SAW. Apa yang Nabi bawa, kita cuba sampaikan dan kita cuba amalkan. Wal amalu bima fih. Cuba untuk beramal apa yang kita dengar dengan telinga kita ini, hadis Nabi SAW. Tuan-tuan, mudah-mudahan tazkirah ataupun perkongsian talbisul iblis ini memberi manfaat yang banyak kepada kita. InsyaAllah pada pertemuan akan datang kita akan jumpa lagi bagaimana tipu daya iblis kepada golongan ahli hadis dengan cara yang kedua. Dengan cara yang kedua, kemudian kita akan masuk bagaimana tipu daya iblis kepada golongan fuqaha. Ini kitab ni tuan-tuan semua kena, jangan risau. Kata, kami ni ngaji hadis ni Ustaz, kena. Dah. Hadis pun kena, hak fuqaha pun kena, ahli Quran pun kena, hak jadi pegang jawatan, hak ni duk berebut politik pun kena. Ni kata Ibnu Jauzi. Seolah-olah macam kita ni kena katok, kedemar. Seketul. Ini semua nasihat yang keluar daripada mulut para ulama, supaya kita ambil pengajaran, jangan kita tiru dan jangan kita mengulangi karakter-karakter ataupun sikap-sikap yang telah dilakukan oleh orang yang gagal, yang mereka jatuh dan juga iblis berjaya untuk menjatuhkan, menggagalkan kehidupan mereka. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah.